Ya. Okey Ustaz. Okey, saya nak bertanya berkaitan dengan apa pandangan Ustaz berkaitan dengan beberapa golongan ulama yang menganggap memberi undi kepada parti PAS itu adalah haram. Wajar dibincang secara muzakarah. Apa pendapat Ustaz sendiri? Saya mahu setuju kalau pandangan berkenaan dibincang secara lebih mendalam, kerana masalah halal haram ni amat berkait rapat dengan agama kita. Okey. Dan pada pandangan ulama, terutamanya sehari dua lepas minda pondok bersama gerakan Ustaz Muda Kelantan mengulas tentang menyokong PAS adalah haram, ada asasnya. Apabila kepimpinan PAS membenarkan kalimah Allah diguna pakai oleh agama lain, walaupun Majlis Syura Ulama PAS sudah menolak kalimah Allah untuk agama lain, tetapi Yang Muhammad, Timbalan Presiden PAS, masih bersama dalam pendirian berkenaan. Okey. Tambahan pula Ketua Umum Pakatan Rakyat Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bersekongkol dengan PAS juga mempertahankan pendirian bahawa kalimah Allah boleh digunakan. Okey. Dalam hal ini, saya melihat ulama-ulama pondok berkenaan merasakan bahawa amat tidak wajar. Kerana kalau dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Betul. Dialah tempat berlindung. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya. Sedangkan di dalam agama Kristian contohnya, God dia tu Trinity. Jadi macam mana nak boleh sama Allah Wahid, Allah itu esa, dengan Allah Tuhan di dalam agama Kristian? Maka amat wajar kalau ada sebilangan ulama mengatakan bahawa menyokong PAS adalah haram kerana bersekongkol dengan pandangan berkenaan. Itu belum lagi kerana pendekatan mereka membiarkan kapal Sing untuk menentukan arah perjuangan mereka. Yang jelas kapal Sing sudah menyatakan pendiriannya, melantang mayat dia dulu, barulah melaksanakan Islam sebagaimana pendirian sebenar orang Islam. Okey. Maka dalam hal ini saya amat menyokong sekiranya satu kupasan yang lebih lanjut, lebih mendalam dibincangkan berkaitan dengan mengundi PAS adalah haram sebagaimana yang diajukan oleh ulama pondok dalam kumpulan Minda Pondok, Ustaz Muda dan lain-lain pertubuhan NGO yang sudah mendepani isu berkenaan sehari dua lepas. Okey Ustaz, yang soalan kedua Ustaz. Okey, berkaitan dengan katanya selama ini ulama PAS menganggap mengundi UMNO adalah haram. Tetapi sekarang ini ternyata ada pandangan lain yang menyatakan memberi undi kepada PAS itu haram hukumnya. Apa pendapat Ustaz sendiri? Sentimen ini dimainkan sejak lama bahawa PAS mengatakan mengundi UMNO adalah haram. Kerana asas-asas yang mereka kemukakan, kerana perkongsian kuasa di antara UMNO dengan MCA dengan MIC di dalam Barisan Nasional. Sebenarnya asas tahaluf siasi yang mereka ragukan dalam pendekatan UMNO melalui Barisan Nasional itu menyebabkan mereka berpandangan mengundi UMNO adalah haram. Tetapi kini apabila persyarikatan antara PAS, antara PKR, antara DAP juga melalui pendekatan tahaluf siasi yang juga menyebabkan ada perkongsian kuasa. Okey. Tetapi dalam hal ini banyak kalangan yang berpandangan persyarikatan ini lebih haram dengan persyarikatan dalam sejarah negara terdahulu, kerana di dalam entiti Ikatan Rakyat ini ada jelas bukan Islam yang dengan sekeras-kerasnya menentang Islam. Tetapi sebaliknya di dalam pemufakatan UMNO dahulu, bukan Islam yang ada di dalam Barisan Nasional adalah di kalangan yang taat dan menerima kepimpinan Islam dan Melayu
yang ditunjangi oleh UMNO. Okey. Maka dalam hal mengatakan mengundi UMNO dahulu adalah haram kerana berkongsi kuasa. Kenapa tidak soalan yang sama dikatakan kepada PAS? Kerana telah berkongsi kuasa dengan rakan bukan Islam yang lebih jelas membelakangi kepentingan Islam dan Melayu itu sendiri. Okey. Maka dalam hal ini tak lebih daripada satu sentimen untuk memikat hati pengundi. Sebenarnya lebih jauh lagi lah kalau nak katakan bahawa inilah pendirian yang sebenar-benarnya dikehendaki oleh Islam. Okey Ustaz. Saya nak bertanya yang soalan ketiga Ustaz. Saya kira semua orang patut pandang serius perkara ini. Biarlah berlaku lagi perbahasan ataupun muzakarah yang lebih mendalam tentang pandangan berkenaan. Apakah rasionalnya hujah dari segi hukum, hujah berdasarkan nas, Al-Quran dan Qiyas bagi mengaitkannya dengan hukum undi itu? Apa pendapat Ustaz sendiri? Ya, itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama kita yang suci. Apabila kita dalam apa-apa urusan di dunia maupun dalam proses farudduhu ilallahi wa rasul, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Maknanya sumber hukum Islam yang asal seharusnya menjadi panduan. Tetapi kini sentimen lebih menguasai apa yang sepatutnya menjadi panduan kita. Kalau kita lihat sekarang, sebagai contoh, dahulu sudah 22 tahun Qariah Kelantan tidak boleh menyertai majlis tilawah Al-Quran. Tetapi kini untuk majlis tilawah yang akan dituan rumahkan oleh Kelantan, apabila peruntukan Kerajaan Persekutuan sejumlah 300,000 disalurkan, maka tiba-tiba Qariah sudah boleh menyertai majlis tilawah berkenaan. Kalaulah benar hukum Islam yang asal mengatakan tidak boleh kerana suara wanita itu aurat sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat pada tahun 1990, kenapa hukum berkenaan boleh berubah pada tahun 2012? Ini berarti bahawa kalau berdasarkan kepada sentimen, inilah jadinya hukum Islam. Tetapi kalaulah farudduhu ilallahi wa rasul, kembali kepada jalan Allah dan Rasul, melihat hukum hakam asal Al-Quran, melihat hukum asal Islam, maka sebenarnya perkara dan polemik berkenaan tidak akan berlaku. Dalam Pakatan Rakyat, parti yang dominan menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri. Kalau inilah pemimpin yang bakal diajukan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, dia mempunyai pendirian yang berkecamuk, terutamanya di dalam pluralisme agama, di dalam penggunaan kalimah Allah. Maka amat tidak wajar bagi kita semua untuk memperjuangkan nasib agama dan bangsa kepada PAS, pada PKR, pada DAP, ataupun secara umumnya kepada Pakatan Rakyat. Kerana terbukti lebih 50 tahun Pakatan di dalam barisan sudah berjaya membela agama, bangsa dan nusa. Rakyat hidup sejahtera. Tidak ada sekali pun kita mendengar pimpinan mengarahkan rakyat untuk bersokong di dalam perkara-perkara maksiat. Bahkan Islam, kalimah Allah terus dipertahankan selama-lamanya. Hanya kini apabila Pakatan Rakyat mula begitu gairah mendepani dan menyenangi hati rakyat, sehingga penawaran kalimah Allah, sehingga liberalisme di dalam agama berlaku, maka mengundi PAS sebenarnya mengundi Pakatan Rakyat. Mengundi Pakatan Rakyat sebenarnya menjurumuskan keadaan yang terombang-ambing bagi agama dan bangsa. Jadi pilihan ini amat tidak wajar dan haruslah rakyat berfikir panjang untuk mencuba Pakatan Rakyat, tetapi meninggalkan sejarah yang telah membuktikan
Okey Ustaz. Yang terakhir sekali Ustaz, mengulas laporan akhbar hari ini bahawa para ulama, tok guru pondok, imam dan ustaz muda yang menganggotai beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam di Kelantan mengisytiharkan bahawa haram memberi undi kepada PAS pada pilihan raya umum ke-13 PRU 13 tidak lama lagi. Seperti di dada akhbar hari ini, apa pendapat Ustaz berkaitan dengan kenyataan ini, laporan ini Ustaz? Pada saya kumpulan ini adalah kumpulan yang tidak mempunyai kepentingan politik. Mereka sudah menjadi pejuang agama sejak sekian lama. Kini mereka merasakan keadaan semakin gawat untuk agama, untuk bangsa. Jadi amat wajar untuk mereka tampil dan menyatakan pendirian. Pada saya, pendirian ini amat wajar dan tepat pada masanya. Kerana kepentingan politik, kerana gilakan kuasa ke Putrajaya, kerana mengejar kekayaan dunia, mereka sudah berpandangan bahawa PAS kini sudah mengenepikan segala-gala yang disebut dulu tentang agama dan sebagainya hanya kerana kuasa. Maka pada saya, pandangan ulama pondok yang kita baca pada akhbar pada hari ini adalah amat wajar dan saya tidak nampak mereka mempunyai ada kepentingan ataupun agenda-agenda.